4 inisiatif baharu diperkenal kerajaan negeri bagi memperkasa bantuan pendidikan tahun ini. Antaranya mercu melalui Tabung Pendidikan Negeri Sabah TPNS selain inisiatif Bayu, Sentosa dan Sukses. Alhamdulillah pada hari ini kawasan Sendakan setelah kita santuni anak-anaknya dan mudah-mudahan sumbangan ini dapat dimanfaatkan oleh semua pelajar. Datuk Arifin yang juga Esko Agama dan Pendidikan Negeri ditemui pemberita dalam Majlis Penyampaian Bantuan TPNS di Dewan Serbaguna Libaran. Dalam pewujudan tabung ini, dia meningkatkan harga diri seorang pelajar lah. Dalam menyambung pelajaran, meningkatkan dia punya prestasi, semangat dalam belajar kerana dapat bantuan inilah. Kami bersetuju dan berterima kasih kepada Tabung Pendidikan Negeri Sabah, terutama Kerajaan Negeri Sabah sendiri sebab mengadakan tabung seperti ini. Sangat memberangsangkan sebab banyak yang tidak dapat pergi melanjutkan ke luar negeri sebab yuran yang tinggi. Jadi dengan bantuan ini diorang dapat pergi ke luar negeri lah untuk sambung pelajaran. Jadi diorang tidak perlu risau lagi untuk pembayaran. Setakat ini RM3 juta disalur melalui TPNS kepada 532 pelajar di pelbagai sekolah dan institusi pendidikan daerah Sandakan. Lebih ramai usahawan tempatan di Sabah disaran ceburi sektor franchise yang berpotensi besar menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Pendidik berkata setakat ini 5 syarikat tempatan telah menerima sijil franchise. Beliau menyatakan demikian selepas melawat beberapa cawangan kedai franchise tempatan di ibu negeri. Pemilik kedai ini menerima sijil pendaftaran franchise pada Karnival UDA bersama Vis Franchise Pernas Sabtu lalu. Manakala kedai peralatan pembungkusan milik salah seorang usahawan wanita ini pula menerima pembiayaan RM250,000 daripada Perbadanan Nasional Berhad Pernas. Datuk Iwan berharap kejayaan kedua-dua syarikat menjadi inspirasi kepada usahawan Sabah yang lain. Markas Divisyen Kelima Infanteri Malaysia menganjurkan program menembak bagi menghargai kerjasama lebih 35 agensi kerajaan, swasta, rakan strategik dan media di Sabah. Panglima 5 Divisyen Major Jeneral Dato' Nurul Azril Arifin berkata, program ini memperkukuh hubungan silaturahim dan menghargai sokongan pelbagai agensi terhadap operasi pertahanan di negeri ini. Ini adalah acara tahunan yang kita rancangkan pada setiap tahun di mana ini adalah platform untuk kita merapatkan silaturahim antara semua agensi-agensi yang ada di Sabah. Program ini mendapat sambutan menggalakkan bukti keakraban Angkatan Tentera Malaysia bersama agensi awam, swasta dan media di Sabah. Program akan diperluas termasuk melibatkan penyertaan veteran pada masa hadapan. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menerima zakat perniagaan berjumlah RM4.28 juta. Zakat diterima daripada kumpulan Maybank bagi tahun 2024 yang diserahkan di Istana Seri Kinabalu. Penyerahan disempurnakan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Maybank Dato' Sri Khairul Saleh Ramli kepada Yang di-Pertua MUIS Dato' Sri Panglima Yahya Husin. Disaksikan Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman dan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama Dato' Ruslan Muharram. Kita mengalu-alukan kepada banyak lagi di luar sana termasuk peniaga-peniaga kita. Kita alu-alukan untuk membayar zakat perniagaan. Setakat Isnin, MUIS menerima kutipan zakat sebanyak RM77.8 juta. RM82.4 juta telah diagih kepada golongan asnaf. Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK menegur tindakan sekumpulan individu menunggang motosikal di trek jogging Taman Awam Teluk Likas. Perbuatan tidak bertanggungjawab itu tular di media sosial Isnin lalu. Dalam satu kenyataan, DBKK menegaskan perbuatan ini bertentangan dengan peraturan Taman Awam. Ia juga menimbulkan risiko keselamatan kepada pengunjung lain. Justru pengunjung diingatkan agar menggunakan kemudahan trek dengan berhemah, mematuhi peraturan dan mengelak sebarang aktiviti yang boleh merosakkan fasiliti awam. Sikap Sabilewa bukan sahaja membahayakan orang lain, malah turut menjejaskan kemudahan awam.
Program Jelajah Syarahan Kemerdekaan bangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Sabah serta menggalakkan pengibaran jalur gemilang sebagai simbol perpaduan dan kesyukuran. Adun Tempasuk Datuk Arsyad Bistari berkata, Sabah kini menyambut Hari Sabah dan Hari Kebangsaan pada tarikh yang sama. Justru beliau mengajak GLC, agensi kerajaan dan pihak swasta untuk membantu menyemarakan lagi kempen Kibar Jalur Gemilang. Kita minta mohonlah agar dapat membantu menyemarakan lagi jalur gemilang ini bersama dengan Penerangan Negeri Sabah. Sekarang ini Sabah sudah tetapkan satu tarikh yang sama dengan Hari Merdeka. Beliau ditemui pada hari ke-16 Kembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2025 peringkat daerah Kota Belud di Perkarangan, Pusat Hikmat Dun Tempasuk. Hari ke-17 KMJG 2025 hari ini diteruskan ke daerah Pitas, Kota Marudu dan Matunggung. Rukun negara bukan sekadar prinsip tapi jiwa kita. Tahun ini genap 55 tahun 5 prinsip asas rukun negara. Bagi memastikan ia terus memperkukuhkan semangat dan perpaduan rakyat, Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN Sabah tampil dengan kempen Taat Setia Rukun Negara. Kempen bermula 1 Ogos hingga 16 September ini memberi fokus kepada komuniti, pendidikan dan generasi muda. Menghidupkan kembali bagaimana semangat patriotisme, semangat kesedaran sivik dan semangat kekitaan itu dalam kalangan rakyat kita, terutamanya dalam generasi muda yang mungkin kurang sedikit penghayatan sejarah rukun negara ini. Dalam memastikan kelangsungan kempen ini, komuniti perlu memainkan peranan mereka. Di Sabah sahaja kita ada 1,131 kawasan rukun tetangga di seluruh negeri Sabah ini, yang mana mereka inilah sebenarnya kalau dalam konteks kempen ini yang akan menjadi penggerak untuk memastikan kempen ini, kelangsungan kempen ini diketahui di peringkat komuniti. Selain bersemuka, kempen turut dijayakan menerusi media sosial. Platform ini juga merupakan platform yang pantas dan merentas sempadan geografi dan merentas keterbatasan masa. Kempen Taat Setia Rukun Negara ini bukan sekadar slogan. Ia merupakan panduan moral dan kerangka nilai yang membentuk jiwa rakyat Malaysia yang bersatu, berintegriti dan lebih bertanggungjawab. Kalau kita ikut, tidak kira bangsa atau agama, kita boleh hidup aman dan saling hormat-menghormati. Saya rasa sekarang pun ia sangat relevan sebab banyak isu di media sosial boleh kita elak kalau kita amalkan dan terapkan rukun negara dalam kehidupan sebenar kita. Saya untuk sentiasa bersyukur dan berpegang kepada nilai-nilai murni yang membuat saya lebih sedar tentang tanggungjawab saya sebagai seorang manusia. Kempen ini diharap mampu menyemai rasa bangga dan cintakan negara. Semangat setia, hormat dan bersatu telah lama menjadi budaya masyarakat di Sabah. Maka tugas kita kini ialah mempertahankan dan menyemarakkan semangat itu demi masa depan negara. #Taat Setia Rukun Negara. #55 tahun Rukun Negara. Magdalena Depol, RTM. Program Jelajah Syarahan Kemerdekaan bangkitkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat Sabah serta menggalakkan pengibaran jalur gemilang sebagai simbol perpaduan dan kesyukuran. Program anjuran bersama usia MUIS Jahins, gabungan NGO Islam dan RTM Sabah ini dihadiri kira-kira 300 umat Islam. Tujuannya menghargai nikmat kemerdekaan dan menanam semangat mempertahankan negara. Yang di-Pertua Usia Datuk Sapawi Ahmad berkata, isu Palestin turut diketengahkan bagi menyedarkan masyarakat tentang kepentingan mempertahankan tanah air. Cara yang paling mudah bagi kita ialah menyebarkan ada jalur gemilang dan sekaligus menampilkan diri dengan penuh semangat supaya kita juga menjadi penyumbang utama kepada keamanan dan kesejahteraan negara kita. Datuk Sapawi ditemui pemberita di Masjid At-Taqwa Kompleks Bersepadu, Kementerian Komunikasi Malaysia.
Baik, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bu Mawin. Malaysia Madani, rakyat disantuni.